Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Sir Ihsan and he's my friend. Today I will present to subject kalangan siswa about first aid. Okeylah, pertama sekali apa yang ingin saya ceritakan tentang first aid. First aid ni merupakan pertolongan cemas, peti pertolongan cemas. Okay, firstly peti pertolongan cemas ni merupakan alatan keselamatan yang pertolongan kecemasan yang perlu ada sewaktu berlakunya kemalangan. Maksudnya sebelum ambulans datang, kita dah ada peti kecemasan. Peti kecemasan ni fungsi dia adalah sebagai orang kata bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan kepada mangsa yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan atau perawatan yang bertauliah seperti ambulans, nurse atau doktor dan sebagainya. Okey. Pertolongan cemas ni sangat penting kepada setiap orang, terutamanya sewaktu berlakunya aksiden, kemalangan yang tidak diingini. Fungsi pertolongan cemas ni adalah membalut luka-luka ringan seperti luka di tangan, luka melecet di orang panggil daripada melecet di siku dan sebagainya. Okey. Dalam pertolongan dalam peti pertolongan cemas ni juga terdapat banyak bahan-bahan atau barang kesihatan seperti gunting pembalut luka, minyak, lepas tu ubat kuning tu, dan banyak lagi yang kita boleh dapat untuk sebenarnya banyak fungsi alatan yang ada di dalam first aid tu, seperti gunting. Okey, contohnya lah kalau berlakunya aksiden atau mangsa tidak sedarkan diri atau kaki dia kebas. So gunting tu fungsi dia adalah untuk memberikan membiarkan aliran darah tu bergerak ke seluruh badan lah. So kita terpaksa gunting dia punya seluar yang bahagian-bahagian yang ketat. Contohnya mangsa tu pakai seluar ketat kan. Lepas tu darah dia tak boleh jalan. So gunting tu lah fungsi dia, untuk gunting seluar yang bahagian ketat tu, supaya darah tersebut berjalan dengan lancar. Okey, sebagai contoh lah ya, pada satu hari adik awak main basikal dekat luar, and then dia terjatuh dan berlakunya perkara yang tidak diingini, seperti lutut dia terkoyak. Okey, firstly apa yang awak perlu buat adalah cuci dahulu luka yang ada pada lutut dia. Kemudian awak balik rumah, awak ambil peti pertolongan cemas untuk merawat adik awak tu. Firstly, awak sapu dahulu ubat sapu di lutut tersebut supaya dapat mengelakkan daripada terkena jangkitan bakteria. And then awak ambil satu kapas atau dua kapas, awak letakkan ubat kuning di kapas tersebut, awak tutup pada bahagian luka dekat lutut adik awak, and then awak balut. Sebagai contoh, berlakunya perkara yang tidak diingini dan mangsa tersebut dalam keadaan yang kritikal. Okey, apa yang awak perlu buat adalah firstly, awak perlu melakukan prinsip DRSA-BC. Okey, DRSA-BC adalah D, dangerous, R, respond, S, short, A, airways, B, breathing, and C, calculation. Okey, dangerous ni awak perlu pastikan kawasan yang mangsa baring itu tidak membahaya dan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada awak. And then respon ni adalah amat penting kerana kita perlu tahu respon mangsa sama ada dia masih hidup ataupun tidak, atau separuh sedar. So kita perlu melakukan prinsip tersebut dengan betul. Okey, kalau kita nak tahu mangsa tersebut memberikan respon ataupun tidak, adalah firstly
tepuk bahu sebelah kiri dia macam ni. Okey. Kalau dia sedar, itu petanda yang bagus. Kalau dia tak sedar, itu mungkin perkara yang buruk. Okey, respon kedua adalah tengok pada jari-jari dia. Kalau dia gerak tu, maksudnya okeylah tu. Kalau tak gerak, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Okey, seterusnya ialah airway, iaitu saluran pernafasan. Okey, firstly, kalau kita nak tahu mangsa tersebut masih lagi bernafas ataupun tidak, adalah kita perlu kita perlu pergi kat mangsa tu and letak setangan dekat dahi macam ini, and then 2 jari dekat bawah ni, dan buka mulut dia macam ni. Dan letakkan kepala kita betul-betul di sebelah telinga dia untuk kita tahu yang dia tu masih bernafas ataupun tidak. Seterusnya ialah breathing, iaitu pernafasan. Jika mangsa ni mengalami lemas ataupun tidak bernafas, kita perlu melakukan CPR, iaitu dengan menggunakan 2 tangan, dan kedua-dua tangan tersebut perlu letak di dada dengan mampat dan tekan dada tersebut sebanyak 30 kali. Selepas tekan dada sebanyak 30 kali, buka mulut mangsa tersebut dengan besar seperti yang saya tunjuk tadi. Meletakkan 2 tangan di dahi, meletakkan 1 tangan di dahi dan 2 jari di mulut dan buka. Okey. Yang buat CPR tu perlu menarik nafas dalam-dalam dan hembus sekuat mungkin. Okey. Proses tersebut, proses pernafasan penyelamatan tersebut perlu melakukan sebanyak 2 kali. Jika melakukan lebih, akan berlakunya risiko terhadap penyelamat kerana keletihan yang melampau. Okey, akhir sekali ialah circulation, iaitu peredaran atau pengaliran darah. Okey, jika mangsa tersebut reaksi beliau atau kulit tangan mangsa tersebut nampak pucat, so pengaliran darah mereka semua tersekat akibat daripada mungkin pakaian mereka terlalu ketat. So apa yang kita perlu buat adalah dengan mengambil gunting di dalam first aid tersebut, and then kemudian kita gunting bahagian yang terlampau ketat supaya dapat mengalirkan aliran darah seperti biasa. Okey. Alatan yang perlu ada di dalam first aid atau peti pertolongan cemas. Pertama sekali adalah gunting. Kedua adalah ubat sapu. Ketiga adalah pembalut luka. Keempat, kapas. Dan kelima, ubat kuning. That's all for me, sir, and he's my friend. Saya harap video yang saya sampaikan ini dapat memberikan iktibar dan pengajaran, pengetahuan kepada semua orang tentang bagaimana atau proses menyelamatkan mangsa, dan memberitahu apa itu CPR dan barang-barang yang perlu ada di dalam first aid, iaitu peti pertolongan cemas. Sekian daripada saya, Muhammad Dini Hakim bin Azhar, kos Diploma Maritim Management, subjek kerana siswa 2.